Okey gang, kembali kepada YouTube channel Philosopher Plan. Nama saya Muhammad Hafiz Abdul Latif. Okey, sini saya nak beritahu sekarang ke anda semua adalah fakta pelik tentang Greenland. Jom. Okey gang, pertama sekali saya nak cakap pasal pulau dia lah. Pulau dia adalah pulau terbesar kat dunia, tapi kita kat panggil dia benua. Kenapa kita kat panggil dia benua? Sedangkan pulau dia adalah sebesar 2.16 juta kilometer persegi. Besar aku geng. Yang tu pun termasuk dah pulau-pulau tepi-tepi dia tu. Tapi sebab dia kat dipanggil benua adalah 80% daripada pulau dia diliputi ais. Sebab tu dia kawasan bersalju kan. So dia punya minoriti 20% pun adalah sebesar Sweden sahaja. Okey, yang kedua, fakta kedua kita cakap pasal nama dia. Okey, mana datang nama Greenland ni? Okey, nama Greenland ni sebenarnya kalau kita fikir balik kan, dia bukanlah seperti maksud nama dia, tanah hijau. Sedangkan tempat dia berputih salju semuanya. Okey, sebenarnya tak salah pun nama dia tu. Sebab nama Greenland ni pertama kali dipakai oleh Erik Thorvaldsen ataupun Erik the Red. Kalau orang tahu nama Viking, dia adalah seorang pemimpin bangsa Viking yang menggarap di pulau ini pada tahun 982 Masihi. Sebab suhu masa tu kat Greenland tu sebenarnya suam-suam suku. Sampai alam warna hijau pun kita boleh tengok kat situ. Sebab tu namanya dapat Greenland. Okey gang, yang ketiga kita nak cakap pasal sosioekonomi Greenland tu macam mana. Okey, sosioekonomi Greenland ni sebenarnya dia penduduk dia pun tak ramai pun. Dia dalam 56,225 orang sahaja. Sikit tu gang. Dia sebab pulau dia pun sedikit sangat. So 12% penduduk dia pun asalnya daripada Denmark. Orang-orang Denmark, orang Danish kalau kita nak tahu. Lepas tu yang lebih-lebihnya adalah suku-suku orang Inuit. Walaupun kita macam kalau korang macam pernah pergi tak tengok orang yang Inuit ni, macam orang-orang Arctic yang duduk kat igloo tu. Yang tu lah orang-orang dia. Tapi dia kat sama, yang tu suku-suku dia lah. Okey, sepertiga jumlah penduduk dia pula mendiami kota terbesar dekat Greenland tu, iaitu Nuuk. Kita panggil nama gelaran kota besar ku Nuuk. Okey, untuk ekonomi pula kan, dia sekitar 2/3 pendapatan dia bagi kat Denmark. Sebab apa dia bagi kat Denmark? Sebab Denmark ni adalah pemerintah diorang pada masa tu, sampai kini juga dia masih memerintah. Okey gang, disebabkan Greenland ni di bawah pemerintahan Denmark, so dia 2/3 pendapatan anggarannya dibagi kat Denmark. Walaupun dia pemerintahan Denmark pun sekalipun, sebenarnya Greenland ni adalah negara individu. Okay, dia memerintah sendiri tapi di bawah pemerintahan Denmark. Cuma pendapatan dia macam saya cakap lagi, dia 2/3 dibagi kat Denmark. Dan dia Greenland pun ada minta nasihat sikit kat Denmark macam mana nak uruskan ni, keamanan dia macam mana, subsidi besar dia macam mana, law dia pun macam mana, sebab dia ikut law Denmark. Macam tu. Okay, kita cakap pasal musim kat sana. Musim kat sana gang, kalau korang nak tahu, pada masa musim panas itu tanggal 25 Mei sampailah 25 Julai. Kat 2 bulan tu sebenarnya matahari diorang tak akan terbenam langsung. Dia akan terbit je 2 bulan tu. Kalau korang tahu sebab kat situ dia memang terbit sebab ada titik balik matahari je. Kalau korang tahulah.
Okay, dan yang kedua sekali lah musim dia pula kan. Sebab dia terbit saja kan sepanjang 2 bulan tu. So kita kan tengok satu fenomena ni lah. Fenomena dia dipanggil The Midnight Sun ataupun matahari tengah malam. Time tu yang tu fenomena tu sangatlah cantik. Kalau korang pandang memang orang cakap memang korang kegamam punya lah kalau tengok tu. Sebab kalau korang boleh tengok kurang-kurang ni lah sekali je seminggu. Betapa agungnya ciptaan Tuhan ni kan. Dan yang ketiga, saya nak tekankan kat sini masa musim dia lah. Pada 21 Jun, itu pertengahan yang saya cakap antara 2 bulan betul-betul tu. Okey, dia merupakan ada satu hari tu 21 Jun tu, dia adalah hari yang terpanjang, matahari tu terbit yang memanjang. So, sebab matahari tu terbit manjang, so macam saya cakap yang tu adalah titik balik matahari yang paling musim panas tu. So diorang jadikan 21 Jun adalah hari liburan diorang. Maksudnya hari kebangsaan diorang dekat Greenland tu. Dia pula. Okay, suhu kat Greenland ni, kalau masa musim panas pun, dia punya suhu boleh mencapai 0 darjah Celsius. 0 darjah Celsius. Macam ais batu kalau kita pegang kat tangan tu. 0 darjah Celsius lah tu. Okay, tapi yang tu masa musim panas geng. Kalau musim sejuk pula, dia boleh mencapai negatif 18 darjah Celsius. Kalau kau duduk macam kat freezer tu satu hari, kau pun kau beku dah. Sebab dia punya sejuk tu memang sejuk sangat lah orang cakap. Dia punya musim dingin tu. Tapi yang tu belum masuk dengan dia punya angin-angin sepoi bahasa dia. Memang kecut lah korang. Okey, disebabkan sejuk tu kan, dia dapat udara yang paling dikirakan kategori udara yang paling bersih kat dunia. Sebab apa? Sebab manusia yang sikit, macam saya cakap lagi, kalau 56,000 saja orang dia, 56,225 adalah yang paling tepat. Orang dia sangat sikit. So dia punya udara yang sangat bersih dan tanpa population lah. Sebab kalau kilang kan tak ada apa sangat. Tapi udara dia sebab cukup kering, tapi sangat segar. So tapi sebab masalah temperature kan kat kulit kita ni sejuk sangat. Korang bayangkan lah kalau korang duduk dalam peti ais freezer tu lama-lama. Kalau siapa yang pernah kerja food and beverage mesti tahu, kalau freezer tu negatif 4 pun korang dah sejuk beku dah. Okay gang, sebelum saya betul-betul kelupa rakam saya punya kesimpulan. Okay, saya rakam kesimpulan saya. Okay, kesimpulan saya adalah kalau korang nak pergi kat Greenland ni, kalau boleh pergilah time betul-betul tarikh dia jatuh pada antara 21 Mei hingga 21 Julai tu. Kalau boleh 21 Jun tu lagi bagus. Sebab apa, yang tu time hari kebangsaan dia kan. So kat situ kalau korang nak pergi, jangan lupa ajak saya sekali. Kalau boleh saya pun nak join sekali. Okay, sampai situ je. Assalamualaikum. Bye.